Hai semua, tahukah kamu pada tahun 1905, Albert Einstein telah berjaya mengemukakan satu teori, iaitu teori fotoelektrik Einstein. Teori fotoelektrik ini telah berjaya menerangkan kesemua ciri kesan fotoelektrik bagi eksperimen yang berkaitan. Disebabkan kejayaan ini, Albert Einstein telah berjaya memenangi hadiah Nobel pada tahun 1921. Seterusnya, Einstein mengaplikasikan idea kuantum tenaga yang dikemukakan oleh Max Planck. Beliau mencadangkan bahawa tenaga dibawa oleh zarah cahaya iaitu foton. Tenaga setiap foton adalah berkadar terus dengan frekuensi cahaya F dan ini dapat dilihat melalui persamaan yang berikut. E sama dengan hf dan h adalah pemalar Planck. Pada bahagian seterusnya, kita akan lihat bagaimana persamaan ini dapat membuktikan prinsip keabadian cahaya. Apakah yang dimaksudkan dengan kuantum cahaya? Kuantum cahaya adalah paket tenaga yang diskrit, di mana ianya sangat kecil dan susah untuk dilihat. Paket-paket tenaga ini berada dalam satu alur cahaya yang menyinari permukaan logam. Apabila satu foton ini tiba di permukaan logam, tenaga foton akan diserap sepenuhnya oleh elektron dalam logam. Tenaga yang digunakan untuk membebaskan elektron ini daripada logam dan selebihnya akan menjadi tenaga kinetik fotoelektron. Lazimnya, elektron pada permukaan logam akan memperoleh tenaga kinetik yang maksimum berbanding dengan elektron yang berada di bahagian dalam logam. Begitulah apa yang dimaksudkan tentang kuantum cahaya. Seterusnya kita akan pergi kepada frekuensi ambang F0. Fotoelektron dikeluarkan tanpa memiliki sebarang tenaga kinetik. Apabila dia menyatakan tanpa memiliki sebarang tenaga kinetik, ianya bermaksud kosong. 1/2 mv kuasa 2 maksimum bersamaan dengan kosong. Jadi, apabila tenaga kinetik kosong bersamaan dengan hf0 tolak w, kita dapat susun balik formula ini menjadi w akan bersamaan dengan hf0. Jadi kita akan gantikan W tersebut dengan HF0 seperti ini. 1/2 mv kuasa 2 maksimum bersamaan dengan HF tolak W. Jadi W yang di sini kita akan tukar, di mana 1/2 mv kuasa 2 maksimum akan bersamaan dengan HF tolak HF0 setelah ditukar oleh W tadi. Jadi formula akhir dia akan menjadi 1/2 mv kuasa 2 maksimum bersamaan dengan H dalam kurungan F tolak F0. Jadi ini adalah formula akhir. Jadi kita boleh menggunakan formula ini mengikut situasi yang sesuai. Seterusnya kita akan pergi kepada elektron yang terletak pada permukaan logam. Apa yang perlu kita buat atau apa formula yang kita perlu tahu apabila elektron ini berada pada permukaan logam? Okey, tenaga foton akan bersamaan dengan tenaga minimum yang diperlukan untuk membebaskan fotoelektron ditambah dengan tenaga kinetik maksimum fotoelektron, di mana E ini mewakili tenaga foton, W ini mewakili tenaga minimum, di mana Kmax ini adalah tenaga kinetik. Okey, seperti yang kita tahu, formula E ini adalah bersamaan dengan HF. HF akan bersamaan dengan W ditambah dengan Kmax, di mana formulanya adalah 1/2 mv kuasa 2 maksimum. Jadi apabila kita susun formula ini, kita akan dapat 1/2 mv kuasa 2 maksimum bersamaan dengan HF ditolak dengan tenaga minimum, di mana persamaan fotoelektron Einstein ini adalah untuk kesan fotoelektrik, di mana ianya adalah selaras dengan prinsip keabadian tenaga, di mana prinsip keabadian tenaga ini tidak boleh dicipta atau dimusnahkan tetapi boleh berubah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain.
Okey, sekarang kita akan masuk pada contoh soalan. Apakah yang akan berlaku jika F lagi kecil daripada F0, F sama dengan F0 dan F lagi besar daripada F0? Okey, jom kita tengok. Kita tengok satu-satu. Kita tengok yang ni dulu. Apa yang akan berlaku kalau F lagi kecil daripada F0? Kita tengok daripada graf kita ni, kita akan dapati dekat bahagian sini, dekat bahagian tepi ni, takkan ada kesan fotoelektrik. Maksudnya, dekat sini, kalau tak ada kesan fotoelektrik, maksudnya tiada juga fotoelektron yang dipancarkan keluar daripada permukaan logam. Okay, itu jawapan untuk yang pertama. Okay, jadi yang kedua, F sama dengan F0. Okey, dekat bahagian ni, fotoelektron ni dia akan dikeluarkan. Tetapi, tenaga kinetik fotoelektron adalah sifar. Okey, kalau kita tengok pada paksi Y, dekat bahagian Kmax ni, nilai Kmax bagi bila F sama dengan F0 ni, nilai dia adalah kosong. Okey, itu yang kedua. Jawapan bagi yang kedua. Okey, bagi yang ketiga, F lagi besar daripada F0, apa yang akan jadi? Okay, ni batas F0 kita. Kita tengok lebih besar. Maksudnya dekat sini, kesan fotoelektrik wujud. Jadi, kalau kesan fotoelektrik wujud, maksudnya fotoelektron dikeluarkan dengan tenaga kinetik fotoelektron yang maksimum. Maksudnya, contoh kita ambil satu nilai, F dekat sini. Okey. F dekat sini lagi besar daripada F0 kan? Okey, jadi tenaga kinetik dekat sini pun akan dapat tenaga kinetik yang maksimum bagi nilai ni. Bagi nilai frekuensi yang ni. Assalamualaikum, nama saya Nurul Nafsa binti Abdul Razak dan saya akan merumuskan standard pembelajaran ini. Untuk standard pembelajaran ini, apa yang murid perlu tahu adalah rumus tenaga foton, iaitu HF sama dengan W tambah 1/2 mv kuasa 2, di mana HF adalah kuantum tenaga iaitu E equal to HF, W adalah fungsi kerja, manakala 1/2 mv kuasa 2 adalah tenaga kinetik elektron iaitu K. Okay, seterusnya pada slide ini saya ada sertakan dua keadaan dan kita akan apply kedua-dua keadaan itu pada rajah di atas. Okay, kita tengok pada keadaan yang pertama yang berwarna hijau ini. Okay, apa yang akan terjadi jika fungsi kerja melebihi tenaga foton? Okay, yang merah ini adalah foton dan jadi apabila foton itu mengenai pada permukaan logam, maka ia akan diikat. Apabila foton diikat di sini, maka tiada penyingkiran elektron yang akan berlaku. Okay, kita tengok pada keadaan yang kedua yang berwarna biru ini. Apa yang akan terjadi jika fungsi kerja sama dengan tenaga foton? Okay, apabila fungsi kerja sama dengan tenaga foton, maka ia adalah frekuensi minimum untuk berlakunya penyingkiran elektron daripada permukaan logam.